Okey, hai 5P dan 5B. Okey, sihat? Okey, hari ni cikgu nak sambung pembelajaran kita pada minggu lepas berkaitan dengan fotosintesis. Okey, daun sebagai organ utama fotosintesis. Okey, sebelum tu cikgu nak revise sikit. Kita buat ulang kaji sikit. Fotosintesis ada dua tindak balas kan? Ada dua tindak balas, iaitu tindak balas bersandarkan cahaya dan juga tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okey. Alright, so tindak balas bersandarkan cahaya, inilah bahan-bahan dia ya. Dia menggunakan air dan dia akan dapat gas oksigen dan molekul air. Kalau tindak balas tidak bersandarkan cahaya, okay, dia gunakan karbon dioksida, dia hasilkan glukosa. Boleh? Okey. Tapi cikgu suka dekat sini satu, dia suruh bijak fikir. Dia kata tumbuhan menyerap 83% cahaya matahari. Hanya 4% sahaja digunakan untuk fotosintesis. Apakah yang akan terjadi pada lebihan tenaga tersebut? Banyak kan? Maksudnya dalam tumbuhan tu ada banyak lagi tenaga. Apa jadi? So, kita kena ingat tumbuhan juga berrespirasi seperti kita. Bernafas ya. Dia nak gunakan hasil respirasi dia tu, dia akan pecahkan tenaga. Bolehlah dia melakukan percambahan, pembesaran ataupun melakukan persenyawaan. Boleh? Itulah lebihan cahaya, lebihan tenaga tadi. Dan yang paling penting, kita makan daun-daun tu sebenarnya kita makan tenaga. Sebab tu lembu tu gemuk. Sebab walaupun dia makan sayur saja, sebab dalam sayur-sayur tu ada banyak juga tenaga. Okay? Alright. So kelas, hari ini apa yang kita nak tengok adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis ni tadi. Okey, cikgu ulang sikit lah ya. Okey, ini adalah substrate yang terlibat dengan fotosintesis. Kita ada air, kita ada karbon dioksida. Okey, kita menggunakan tenaga cahaya dan juga klorofil, kita akan dapat glukosa, oksigen dan air. So kelas, macam mana cara hari ni kita nak tengok apa faktor yang membolehkan glukosa ni meningkat? Apa faktor yang membolehkan oksigen ni meningkat? Oksigen ni meningkat. Boleh, apa faktor kadar di sini meningkatlah. Okey, so kita akan macam tengok kat sini sama ada CO2 tinggi ke, rendah ke ataupun tenaga cahaya sama juga tinggi ke, rendah ke. Kita akan tengok faktor-faktor tu ya. Okey. So ada 3 faktor di sini kelas ya. Pertama, kepekatan gas karbon dioksida. Kedua, keamatan cahaya. Dan ketiga, suhu. Okey, cikgu suka terang ni dengan menggunakan graf ya. Okey, pertama sekali kita pergi pada kepekatan gas karbon dioksida. Okey pelajar, kita tengok graf di sini ya. Kebiasaannya graf X melawan graf Y. Okey, graf X di sini adalah kepekatan karbon dioksida, pemboleh ubah dimanipulasi yang boleh berubah-ubah ya. Kadar fotosintesis adalah pemboleh ubah bergerak balas. Boleh? Okey, kalau tengok kat sini contohlah ya. Pada waktu pagi, maksudnya banyak karbon dioksida ni. Kita akan tengok semakin tinggi kepekatan gas karbon dioksida, semakin tinggi kadar fotosintesis. Sampailah dia pergi dekat waktu P. P tu mungkinlah dah waktu redup sikit, cahaya tak berapa ada. Apa jadi di sini kelas? Pada titik P, kadar fotosintesis menjadi malar. Kenapa malar? Sebabnya kepekatan karbon dioksida banyak. Banyak lagi kepekatan karbon dioksida ni. Cumanya cahaya tak support. So, cahaya akan menjadi faktor pengahat. Boleh? Okey. Kalau keamatan cahaya pula kelas, contoh keamatan cahaya adalah di paksi X. Kadar fotosintesis di paksi Y sama juga. Semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar fotosintesis. Sampailah pada satu masa, kemungkinan waktu ni dah tak ada karbon dioksida. Bersih sangat cuaca hari tu, bersih seronok sangat, damai sangat hari tu, tak ada karbon dioksida. Maka
kita kena ingat bahawa kadar fotosintesis sudah mencapai takat maksimum. Especially pada waktu tengah hari lah. Boleh? So, yang menjadi faktor penghangatnya adalah karbon dioksida. Dah tak ada karbon dioksida. Boleh? Nak buat fotosintesis apa lagi kan? Okey. Satu lagi kelas, suhu. Okey, kalau kita manusia, suhu yang paling optimum adalah 37 degree Celsius. Kita dah ada scan untuk MySejahtera bagai kan. Kalau lebih je, kita kemungkinan tak boleh masuk lah premis-premis yang berkaitan. Okay. Tapi kalau tumbuhan kelas, suhu optimumnya adalah di antara 25 hingga 30 Celsius. Ya, 25 hingga 30 Celsius. Sini ya. Okey, sebab tu kelas kita tak boleh suhu, kalau nak tanam pokok tak boleh terlampau tinggi sangat suhu dia. Dia mesti suhu di antara 25 hingga 30. Boleh? Tak boleh terlampau sejuk, tak boleh terlampau tinggi. Suhu yang tinggi akan menyah aslikan enzim. Kita dah belajar masa form 4 dan proses fotosintesis akan terhenti. Ya. Okey, itu adalah antara faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Ya. Okey. Satu lagi kelas, kadar fotosintesis boleh juga dipengaruhi oleh kesan perubahan keamatan cahaya dan warna cahaya. Ni benda barulah dalam silibus awak. Okey kelas, dulu kita belajar masa tingkatan 1, penyerakan cahaya, kita ada 7 jenis cahaya. Cahaya putih tu tersebar kan. Ada 7, ungu, indigo, biru, hijau, kuning, jingga dan merah. Okey. Tengok kat sini ya. So, setiap warna ini mempunyai panjang gelombang yang berlainan. Okay. So, kadar fotosintesis yang paling tinggi adalah dalam cahaya merah dan biru. Ni merah dan biru. Okay. So, penyerapan cahaya ni, disebabkan oleh panjang gelombangnya paling panjang, so kadar fotosintesisnya meningkat. Boleh? Okay. So, sebab tu kita boleh aplikasi dalam hidup kita seharian. Kita nak buat greenhouse ke, rumah hijau ke, kita mesti menggunakan cahaya yang sedikit kebiruan ataupun kemerah-merahan. Sebab tu kalau kita tanam indoor, tumbuhan indoor dalam rumah, kita tak digalakkan sangatlah kalau lampu kita tu warna macam orange ke, kemungkinan tumbuhan indoor kita dalam rumah tu tak cantik. Okey. So, kelas ini adalah benda baru juga untuk awak. 2.5, bab baru titik pampasan. Last lah untuk bab 2 kelasnya. Okay, apa benda titik pampasan ni kan? Okay, cikgu pergi. Okay. Tengok maksud titik pampasan. Okay, kita jarang jumpa words ni kan? Okay, dalam bahasa Inggeris, composition point. Okay, maksud dia apabila aras keamatan cahaya sama kadar respirasi sama dengan kadar fotosintesis. Maksudnya tumbuhan tu bernafas, berespirasi sama dengan fotosintesis yang dibuat oksigen tu. Diguna oksigen dan dia buat oksigen dalam kadar yang sama. Okay, itu dimaksudkan dengan titik pampasan. Okay, sama juga kelas. Okay, cikgu suka terang menggunakan graf. Okay, ini adalah paksi X iaitu keamatan cahaya meningkat daripada rendah ke tinggi. Mungkin daripada waktu pagi sampailah waktu petang. Okay, di sini kita akan tengok di paksi Y. Okay, special sikit untuk titik pampasan ni kelas. Ada pengambilan CO2 berkurang dan ada pengambilan CO2 bertambah. Okay, kalau tengok ada dua sebab ada dua graf di sini lah. Okey, pada waktu pagi kelas, masa tu tak ada cahaya matahari. So, fotosintesis pun tak terjadi. Bila tak terjadi fotosintesis, maksudnya, okay, macam ni. Waktu pagi, tak ada matahari. No sun. Tak ada cahaya lah, keamatan cahaya tak ada. Apa yang terjadi? Tiada fotosintesis. Sebab apa tak ada fotosintesis? Tak ada penyerapan CO2 tadi. CO2 tak terserap lah. Okey.
kuranglah CO2 yang kita ambil sebab tak ada fotosintesis kan. Tapi dalam masa sama pokok tu melakukan respirasi, dia bernafas. Daripada malam sampai ke pagi tu dia bernafas, dia guna oksigen, dihasilkan karbon dioksida. So pada waktu pagi tu banyak sebenarnya karbon dioksida celah-celah pokok tu sebab dia melakukan respirasi. Boleh? Meningkatnya keamatan cahaya di sini mungkin dah mula daripada pukul 6 pagi, 7 pagi, 8 pagi, 6, 7, 8, 9, 10. Awak akan tengok di sini graf dia semakin graf fotosintesis ya semakin mula meningkat. Okey, so pengambilan CO2 dia sudah mula makin bertambah lah. Awak tengok kat sini tadi kurang kan CO2 kan? Makin tinggi makin banyak CO2 yang diambil. Sebab apa? Dia dah mula melakukan fotosintesis, dah ada cahaya matahari. Boleh? Sampai dah dijumpa di titik pampasan. Cikgu rasa area pukul 9, 10 macam tu, cahaya matahari taklah banyak sangat. Okey, dia respirasi kadar respirasi sama dengan kadar fotosintesis. Boleh? Okey, untung bersih dalam glukosa kadar okey. Ni kita tengok ini hasil dia nanti ya. Okey kat sini. Habis dia lepas titik pampasan dia dah mula membuat fotosintesis sepenuhnya. Dia dah tak buat respirasi. Okey, maksud di sini kelas ni hasil dia. Okey, untung bersih. Maksudnya kalau fotosintesis kita belajar dia hasilkan glukosa. Untunglah kan dia dah dapat glukosa tapi rugi bersih ya paksi di bawah sebab dia guna glukosa untuk respirasi macam kita lah bernafas kita pecahkan glukosa tu ya untuk dapatkan energi. Boleh kelas? Titik pampasan ya kadar fotosintesis sama dengan kadar respirasi. Glukosa yang dihasilkan sewaktu fotosintesis digunakan dalam respirasi tumbuhan. Okey, so perbandingan antara fotosintesis dengan respirasi dalam tumbuhan. Okey. Dia ada persamaan dan perbezaan. Kita tengok table tu ada dalam buku teks awak juga kelas ya. Pertama sekali persamaannya terjadi pada organisma hidup lah. Okey, yang kedua dia mengambil dan juga membebaskan gas. Apa yang diambil, apa yang dibebaskan. Okey, perbezaan dia kelas untuk aspek. Yang pertama untuk organisma terlibat kalau fotosintesis apa-apa saja tumbuhan yang hijau dan bakteria fotosintesis. Kalau respirasi semua organisma hidup, semua kita ni bakteria ke manusia ke virus ke semua berrespirasi. Jenis sel, siapa je ada klorofil boleh buat fotosintesis. Boleh. Tapi kalau respirasi berlaku dalam semua sel. Sel otot ke, sel otak ke, sel mata ke, semua mesti berrespirasi ya. Jenis metabolisme anabolisma. Sintesis glukosa. Dia membuat glukosa guna gas karbon dioksida dan air. Tapi kalau kita yang berrespirasi ni kita katabolisma. Kita pecahkan, kita uraikan glukosa untuk hasilkan tenaga. Beza ya anabolisma dengan katabolisma ni pun guna jumpa masa form 4 bab 4. Okey, tapak terjadi di kloroplas, respirasi terjadi di mitokondria, bahan tindak balas, gas karbon dioksida dan air untuk fotosintesis digunakan CO2 dan air. Kalau respirasi kita gunakan oksigen dengan glukosa. And then hasil dia kita akan dapat glukosa untuk fotosintesis tapi kalau respirasi kita akan dapat tenaga ya. Okay, tumbuhan pun akan dapat tenaga lah. Hasil sampingan gas oksigen dan air dia akan dapat. Okay, kalau untuk respirasi gas karbon dioksida dan air. Okay, perubahan tenaga. Okay, fotosintesis tenaga cahaya diserap kepada tenaga kimia. Tapi kalau respirasi tenaga kimia yang kita guna dibebaskan menjadi tenaga haba. Boleh? Dan juga ATP lah, ATP untuk kita bergerak semua. Keperluan cahaya, of course lah, fotosintesis memerlukan cahaya. Respirasi tidak memerlukan cahaya. Itu sahaja perbezaan dia. Boleh kelas? So, cikgu harap fahamlah titik pampasan. Okey, cikgu stop di sini untuk minggu ini. Jangan lupa tugasan awak ya. Okay, tamat.